A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu pada sesi atau bahagian kita yang ketujuh dalam kita mengupaskan kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul At-Tawakkul. Kalau pada sesi yang lalu kita dah masuk perbincangan dalam fasal yang keempat daripada kitab itu yang berkaitan dengan tawakal dan usaha, maka pada sesi kali ini kita masih lagi nak teruskan perbincangan berkaitan dengan tawakal dan kaitannya dengan usaha. Pada sesi yang lalu, kita kongsi dengan antum bahawasanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada muatkan dalam fasal yang keempat ini beberapa kisah-kisah yang ditulis dalam sebahagian kitab-kitab para ulama yang terdahulu, khususnya berkaitan dengan penyucian jiwa. Sebahagian di kalangan kisah ini seolah-olah menunjukkan yang tawakal itu bertentangan dengan usaha. Kan? Tetapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia rasa dia berpandangan dia tidak setuju dengan pandangan tersebut. Bahkan beliau membawa beberapa hujah-hujah untuk menyanggah pandangan tersebut. Dua di antara hujahnya telah kita bahaskan pada sesi yang lalu, iaitu beliau membawa beberapa potong hadis Nabi SAW yang menekankan tentang kepentingan usaha dan itu tidak menafikan tawakal. Beliau juga membawa hujah sunnah para anbiya, pendekatan ataupun cara yang dilakukan oleh para nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka pada bahagian kali ini, sesi yang ketujuh ini, kita nak teruskan lagi apakah di antara hujah-hujah yang lain yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk menegaskan bahawa sesungguhnya tawakal itu tidak menafikan usaha. Ada dua hujah tambahan yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama adalah perintah dalam Al-Quran dan yang kedua adalah tindakan para sahabat dan juga daripada kalangan para at-tabi'in. Kita nak lihat terlebih dahulu yang pertama, perintah dalam Al-Quran. Jadi di sana kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada banyak ayat Quran yang perintahkan orang-orang Islam agar berusaha. Kita nak sebut tiga di kalangan contohnya. Contoh yang pertama adalah tentang salatul khauf yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang panjang dalam surah An-Nisa ayat 102. Jadi kalau kita boleh simplifikan, kita mudahkan, apa itu salat al-khauf? Al-khauf daripada sudut bahasa maksudnya adalah takut, dan salatul khauf maksudnya adalah solat yang didirikan dalam keadaan perang. Hatta dalam peperangan pun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang-orang Islam untuk mendirikan solat. Ini menunjukkan tentang kepentingan solat itu sendiri. Dan apa kaitan tawakal dan usaha, kaitannya dengan salatul khauf adalah solat khauf ni, solat dalam keadaan perang di sana ada beberapa cara untuk melaksanakannya, untuk mendirikannya. Salah satu cara pelaksanaannya adalah bila sebahagian di kalangan orang-orang Islam ataupun bila sebahagian di kalangan askar sedang mendirikan solat, sebahagian yang lain perlu menghadap ke arah musuh. Sebahagian yang lain, sebahagian di kalangan askar perlu melihat ke arah musuh. Takut-takut musuh menyerang secara mendadak. Jadi dalam solat itu, sebahagian barangkali menghadap kiblat dan sebahagian yang lain adalah menghadap ke arah musuh, takut-takut musuh menyerang secara mendadak. Jadi antum akan lihat, walaupun kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah tetap perintahkan sebahagian di kalangan askar untuk melihat ke arah pihak musuh. Itu menunjukkan tentang pentingnya bila kita bertawakal, kita juga meletakkan usaha. Contoh yang kedua yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi daripada Al-Quranul Karim adalah contoh yang ada kaitan dengan solat Jumaat. Jadi ayat yang diambil daripada Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 dengan yang ke-10. Dalam dua ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang-orang Islam untuk meninggalkan jual beli sebelum solat Jumaat, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang-orang Islam untuk bertebaran mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat Jumaat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk hentikan jual beli sebelum solat Jumaat, itu menunjukkan orang-orang pada zaman Nabi SAW mereka berniaga pada hari Jumaat, pada pagi hari sebelum solat Jumaat.
Jadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mereka untuk stop, untuk berhenti daripada berjual beli dan menghadiri solat Jumaat, mendengar kepada khutbah Jumaat. Dan dalam ayat ke-10 juga dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan selepas selesai menunaikan solat Jumaat, diperintahkan untuk kita bertibaran dekat muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Jumu'ah ayat 9 dengan 10 kata Dr. Yusuf Al-Qardawi seolah-olah ada isyarat menunjukkan yang kita bukan hanya mendirikan solat sahaja, kita bukan hanya mendirikan solat Jumaat, tetapi kita juga keluar untuk mencari rezeki. Kita juga berusaha, bekerja. Jadi tawakal tidak menafikan usaha. Contoh yang ketiga yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah yang ada kaitan dengan haji dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang-orang Islam untuk berbekal, menyiapkan bekalan ketika mana mendirikan haji, melaksanakan haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tazawwadu, berbekallah. Jadi kata sebahagian di kalangan ulama tafsir, berbekal dalam ayat tadi itu menunjukkan yang berbekalan daripada sudut makanan dan juga daripada sudut-sudut yang lain. Salah satunya ada kaitan dengan makanan. Jadi sebab ada sepotong hadis riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Bukhari. Satu ketika ada sekumpulan orang daripada Yaman, mereka datang untuk melaksanakan haji dalam keadaan mereka tidak membawa bekalan. Apabila mereka sampai ke Mekah Al-Mukarramah, mereka mula meminta-minta daripada manusia. Kan, kenapa mereka minta-minta daripada manusia adalah kerana mereka tidak membawa bekalan. Maka diturunkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah haji, kita juga perlu berusaha iaitu membawa bekalan. Jadi itu adalah beberapa contoh yang dibawa oleh Yusuf Al-Qardawi untuk menunjukkan tentang kepentingan usaha yang dikeluarkan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Selain daripada ayat-ayat Al-Quran, Dr. Yusuf Al-Qardawi juga beliau merujuk hujah beliau yang berikutnya untuk menegaskan yang tawakal tidak menafikan usaha adalah tindakan para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi bila Dr. Yusuf Al-Qardawi beliau menganalisa perjalanan hidup ataupun tindakan para sahabat dan tabi'in, golongan sahabat dan golongan tabi'in ini mereka juga berusaha. Mereka tidak meninggalkan usaha, bahkan mereka bekerja dan juga berusaha. Dan di antara contoh yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah beliau mengatakan sebahagian di kalangan sahabat Nabi SAW ini mereka merupakan peniaga. Mereka ni berniaga. Mereka bekerja kan, sebagai peniaga. Antaranya adalah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an dan juga antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kan itu adalah sebagaimana dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Contoh kisah juga di kalangan orang-orang soleh yang terdahulu yang dimuatkan dalam kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi pada fasal yang keempat ini adalah kisah antara dua orang yang soleh. Pertama adalah Syaqiq Al-Balkhi dengan Ibrahim bin Adham. Jadi apakah kisah yang dimuatkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi? Satu ketika Syaqiq Al-Balkhi ni beliau nak bermusafir untuk berniaga. Jadi Ibrahim bin Adham ni sebagai teman dia pun mengiringi Syaqiq Al-Balkhi, kemudian dia hantar dia say goodbye lah kepada Syaqiq Al-Balkhi ni kerana Syaqiq Al-Balkhi ni ingin bermusafir untuk berniaga. Selang beberapa tempoh, dalam beberapa hari, tak begitu lama, tiba-tiba Syaqiq ni balik. Jadi Ibrahim bin Adham ni terperanjat. Kan kenapa Syaqiq ni balik pulang cepat sangat? Jadi Ibrahim bin Adham dia tanya kepada Syaqiq Al-Balkhi, mengapa kamu pulang begitu cepat? Apa kata Syaqiq Al-Balkhi? Dia kata ketika mana aku bermusafir, aku berhenti di satu tempat, di satu jalan dan aku terlihat seekor burung yang buta. Dan terlintas dalam hatiku, bagaimana burung buta ni nak makan? Dalam keadaan dia buta, dalam keadaan dia tidak boleh bergerak. Maka ketika mana Syaqiq sedang melihat kepada burung yang buta ini, tiba-tiba datang burung yang lagi satu, membawa makanan dan berikan kepada burung yang buta itu. Dan Syaqiq Al-Balkhi, dia tunggu beberapa hari, dia lihat kepada keadaan burung yang buta ni. Dan beliau lihat setiap hari benda yang sama berlaku. Iaitu ada burung lain, mereka datang,
kepada burung yang buta ini lalu diberikan makanan kepada burung yang buta ni. Lalu apa kata Syakik apabila melihat kepada peristiwa tersebut? Dia kata Tuhan yang memberikan rezeki kepada burung yang buta ini berkuasa untuk memberikan rezeki kepada aku. Jadi Syakik pun dia rasa macam dia tak perlu berniaga, tak perlu berusaha, dia pun pulang. Bila dia pulang, dia ceritakan kisah tersebut kepada Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham kepada Syakik al-Balkhi? Dia kata, Subhanallah, wahai Syakik, mengapakah kamu relakan diri kamu untuk menjadi burung yang buta tu? Mengapa tidak kamu menjadi burung yang lagi satu, yang dapat melihat, yang dapat keluar untuk mencari makanan, kemudian memberikan makanan tersebut kepada burung yang buta? Kenapa kamu tak nak jadi burung yang lagi satu, yang keluar untuk mencari makanan? Memberikan kemanfaatan kepada teman-teman yang lain. Tidakkah kamu mengetahui, wahai Syakik, bahawa Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas adalah lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya, tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Maka Syakik pun ketika mana dia dengar nasihat daripada Ibrahim bin Adham, dia kucup, dia cium tangan Ibrahim bin Adham, lalu dia mengatakan, anta ustazuna, kamu adalah ustaz kita, kamu adalah guru kita. Jadi itulah di antara kisah yang dimuatkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi untuk menegaskan tentang kepentingan kita usaha di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai rumusan bagi bahagian kali ini, kita nak tegaskan tawakal itu tidak menafikan usaha. Terdapat banyak ayat Quran yang memerintahkan manusia untuk berusaha dan para sahabat dan tabi'in juga mereka berusaha. Mereka bukan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukan hanya beribadah tetapi mereka juga berusaha. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan teruskan perbincangan berkaitan dengan tawakal dengan usaha. Kita akan lihat kepada kalam ulama, kita akan lihat kepada kata-kata para ulama yang menegaskan tentang kepentingan usaha di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada sesi kali ini saya berpada setakat di sini. Insya-Allah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.